Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami di Pod Ikhlas bersama Yayasan Ikhlas. Jangan lupa untuk like Pod Ikhlas dan subscribe YouTube channel Yayasan Ikhlas. Dan jangan lupa tekan loceng yang ada kat bawah tu. Bila tekan loceng, insyaAllah nanti kalau ada video baru, kita boleh dapat setiap bulan, setiap hari bila ada video baru. Okay, bersama dengan saya hari ini, saya Syahrul Nazir akan bersama dengan anda dalam sebagai host Pod Ikhlas yang dibawakan khas oleh Yayasan Ikhlas. Borak dari hati, cetus inspirasi. Jadi hari ini kita nak sembang satu topik yang sebenarnya sangat sensitif bagi di kalangan anak-anak kita. Dan kita bawa ni daripada khas jauh daripada Jengka Pahang. Jauh benar. Daripada Pahang tu. Dan tamu kita ini adalah seorang penulis e-book pendidikan seksual kanak-kanak. Dan saya rasa kalau jemput, saya sebut nama dia, mesti makcik-makcik, pakcik-pakcik yang ada kat dapur yang tengah sediakan jodah berbuka mesti dah kenal nama ni. Iaitu bersama saya hari ini ialah Aki Fairuz Al-Jengkawi daripada Jengka, abang Ya, betul. Jauh Jengka daripada datang sini. Kampung ni Jengka. Kampung Jengka. Duduk Kedah. Duduk Kedah. Oi, sama. Tu Saya orang Perlis. saya duduk start. Oh, start kena cakap utara lah hari ni. Nak kata tak boleh banyak sangat lah. Kita orang rumah ni yang rumah lah. utara kan. Okey. Tapi tak ada masalah. Boleh lah sikit-sikit. Okey, tak apa. Kita masuk sikit-sikit lah. Tak apa. Jadi Kampung adik-beradik kita semua. Adik-beradik semua adik-beradik. Kadang-kadang saya pun dulu kecil-kecil ni adik-beradik, itu adik-beradik. Yang mana betul-betul, saya tanya mak saya, yang mana betul-betul adik-beradik mak? Mak pun tak tahu yang mana. Mak pun tak tahu. Okey. Kita tak nak bermasa, kita terus pada soalan. Yang mana kita nak cerita pasal pendidikan seksual kanak-kanak ni. Jadi kalau dulu kalau kita throwback pada zaman kita kecil-kecil, nak cakap pasal seksual ni bagi kita sangat benda yang sangat sensitif bagi kita sebagai kanak-kanak. Tabu lah. Betul. Kadang kalau kita nak sebut satu benda yang sensitif pun kita akan tutup mulut, ataupun mungkin kita huruf satu perkataan tu. Jadi kalau kita tengok kenapa isu ni tiba-tiba sejak beberapa tahun ni benda ni sangat jadi satu benda yang sangat penting. Faham. Kenapa tu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dulu pendidikan seksual ni macam bukan satu keperluan. Tapi sekarang ni dia bukan satu pilihan, tapi dia keperluan lah. Okay. Kalau kita tengok zaman kita kecil-kecil dulu, maklumat tentang benda-benda seksual ni kita belajar kat sekolah. Okay. Tingkatan 3, sains, bab 4, bab pembiakan. Betul. Masa itulah kita belajar didedahkan. Dan itu pun kita belajar dalam keadaan kita rasa malu. Kita rasa macam kan. Tapi budak lelaki dia excited. Okay? Sebab dia orang tu baru lepas akhir balik kan. Jadi dia sangat excited. Budak perempuan tunduk-tunduk, muka merah-merah sebab belajar sesuatu benda yang dia rasa kena ke belajar benda ni? Kena ke? Tapi bila melibatkan sains, kena belajar lah. Sebab melibatkan pembiakan kan. Dan ketika tu pun ada cikgu kadang-kadang dia cepatkan bab tu. Okay, ada cepatkan sebab dia pun rasa macam tak selesa nak berbicara dan bercakap. Ini pengalaman saya dan saya rasa ramai ada pengalaman yang sama jugalah. Tapi kenapa hari ni benda ni satu benda yang tak boleh nak dielak, satu benda yang tak boleh nak maksudnya kalau anak tanya, parents marah kan. Kenapa hari ni perlu berhadapan dengan benda-benda seperti ni? Sebab kalau kita dulu kita tanya, kita akan kena marah. Okay? Kita akan macam nanti mak cili mulut hang kan. Kalau macam Kedah nanti aku cabai mulut hang tahu tanya soalan macam tu. Ataupun kita parents akan passing soalan pada pasangan pula diamkan diri. So tak dapat jawapan. Situasi tu kalau dulu okey. Sebab akses untuk anak memahami benda tu terhad. Tak boleh akses internet. Tak ada handphone. Pemahaman rakan-rakan ni pun tentang benda ni ada, cuma tak ramai. Okay. Jadi kalau anak tak tahu ketika itu masih lagi okey lah. Yang kita menggunakan pendekatan seperti itu. Tapi pada hari ni kalau anak datang dengan kita, dia bertanya tentang soalan-soalan yang sedikit sensitif. Mak, ini benda yang common budak-budak kan. Kenapa mak mengandung kan? Ataupun ibu, kenapa ibu tak semayang? Ibu datang bulan. Datang bulan tu macam mana?
Allah bagi cuti ABC. Okey, kenapa orang lelaki dia tak ada pun ABC? Kan? Lagi kita berlindung, lagi kita menggunakan ayat-ayat yang surface saja, anak lagi tak faham. Okey? Sebab bila datang bulan dia akan melibatkan keluar darah haid. Bila keluar darah haid, kenapa darah haid boleh keluar? Dan bila darah haid boleh keluar, apa yang menyebabkan darah haid tu keluar? Dia keluar pada bahagian mana? Kemaluan. Apa nama kemaluan? Itulah pendidikan seksualiti. Okay. Tapi bila dia macam ni lah, stigma masyarakat dia nampak pendidikan seks ni pada perkataan seks. Seks itu adalah benda yang lucah. Seks itu adalah pornografi. Seks itu adalah liberal. Seks itu adalah, maksud liberal tu pendidikan seks lah, bukan seks tu liberal kan. Maksud saya macam tu. Okay, orang nampak benda ni tak patut diceritakan secara umum, apatah lagi kepada kanak-kanak. Tapi sebenarnya benda itulah seharian kita. Soal anak, bagaimana nak uruskan dalam tandas, nak bersihkan kemaluan kalau tak bersunat lagi, toilet training, pakaian nak ditanggal di mana, nak bersihkan punggung bila buang air besar. Termasuklah bab-bab wuduk. Kan bila belajar tentang wuduk, kan dalam hadis, ajar anak kamu solat umur 7 tahun. Bila ajar anak 7 tahun ni, dia bukan sekadar ajar solat, kena ajar dulu ambil wuduk. Bila ajar mengambil wuduk, dia perlu belajar perkara membatalkan wuduk, sesuatu keluar daripada kubul dan dubur. Bila belajar tentang kubul dan dubur, anak perlu tahu apa yang keluar pada benda tu. Kan? Apa dia hadas kecil, apa dia hadas besar, air maninya, darah haidnya, ada word yang berkaitan dengan persetubuhannya, kan? So benda tu tak dapat lari. Itulah pendidikan seksualiti. Belum lagi kita cerita berkaitan dengan soalan-soalan anak yang agak lebih menakutkan lagi. Contoh dia dengar perkataan kondom, kan? Ni mungkin mak yang macam ni dia cakap dia takut, kan? Sebab benda ni bukan benda yang tak ada. Pergi 7E, dah lah letak sebelah coklat, kan? Orang kena bagi coklat lah, kan? Sebelah apa nama, gula-gula, tiba-tiba tepi tu ada Durex, kan? Macam mana anak yang baru nak membesar, bila dia tengok dan dia tanya pada kita, kita tutup mulut, jangan tanya soalan macam tu. Sedangkan kadang-kadang angkat lagi ambil. Mak ni menatang pun. Ni tak apa ni. Mak malu. Malu mak tengah macam tu. Dia macam tu malu. Kan tutup, kan. Dia jadi satu benda yang tak dapat lari. Sebagai contoh konten-konten yang ada pada hari ni, kan. Soft pornografinya, yang adegan berciumannya, ayat-ayat double meaning dalam cerita-cerita yang agak popular pada hari ni, yang digemari oleh budak, yang viral di TikTok. Jadi word jom kita mandi bersama suami isteri, kan, yang muda-muda ni. Budak-budak pun tengok macam klise benda macam tu. Tapi benda tu yang menyebabkan budak akan ada informasi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat seksual. Betul, sebab saya ingat dulu pun waktu kita masih kecil, kadang bila kita tengok TV pun bab adegan yang mencium, kejap kita dah tengok tempat lain dah. Macam contoh kalau adegan cium-cium ni, kan, mak kata tutup mata jangan tengok, malu. Betul. Sebenarnya adegan macam tu bukannya budak-budak tu tengok, orang besar pun tak boleh tengok. Kan? Jangan kita jadikan alasan awak tu budak-budak lagi tak boleh tengok. No. Anak perlu tahu nilai moral dia, parents pun tak boleh tengok. Kan? Kalau kita pun cepat-cepatlah. Apatah lagi tengok bersama dengan anak-anak. Hari ini bukan TV saja masalahnya. Sistem penyiaran yang berbayar, Netflix utamanya, Disney Hotstar utamanya. Kita faham kan Netflix ni memang lubuk kepada penjenamaan LGBT, lubuk kepada isu-isu yang seksual. Sebab itu kalau di Malaysia ni, kalau kita tengok series yang trending, drama yang trending, kalau ada je yang 18XX ataupun 18 ada konten seksual, nude, kan, memang biasa akan trending, orang akan cari. Begitu juga dengan Hotstar. Kalau di sini kita faham lah, semua benda nak di LGTV, kan. LGTV, kan. Mereka ni agak sensitif dengan perkataan tu, kan. So kita sebut LGTV. Okay, tapi tak boleh pula, situ je nama TV LGBT lah. Yang ini nak diwatakkan sebagai lesbian, ni nak diwatakkan sebagai gay. Benda-benda ni yang saya sebut, kita kena faham realiti pada hari ni. Pendedahan kepada benda-benda seksual, image seksual, video seksual ni banyak. So kita sebagai parents, adakah kita nak menutup supaya anak kita tak terdedah benda ni? Lambat laun akan terdedah. Kalau bukan melalui TV, gadget, handphone. Kalau bukan melalui gadget, kawan-kawan di sekolah. Kalau bukan daripada cerita-cerita ni tengok, melalui games. Sebab games pun ada benda-benda macam ni. Tambah-tambah game online, you boleh chat dengan sesiapa. Orang akan memperkenalkan istilah-istilah yang anak trigger bila dengar tu, apa perkataan ni, dia cari melalui Google. So itulah saya nak sebutkan,
hari ni adalah satu keperluan. Dan ilmu ni bukan hanya pada ibu bapa, pada guru juga. Sebab di sekolah, anak-anak ni ada dalam beberapa subjek yang ada subtopik tentang sex education. Dia tak ada topik pendidikan seksualiti, tak ada. Tapi dia diajar dalam pendidikan Islam. Seawal darjah 3 anak dah belajar tentang mandi hadas, tentang keluar darah haid, keluar air mani, bab pembiakan. Dulu kita tingkatan 3, sekarang budak darjah 6 dah belajar tentang sperma, tentang ovum. Kalau mak bapak tak pernah ambil tahu apa nak belajar, bila tengok buku tak terkejut apa nak aku belajar benda-benda macam ni. Aku dulu belajar sekolah menengah. Itu zaman kita. Zaman anak hari ni, biarlah mereka belajar in the proper way daripada belajar daripada benda tak betul. Itu dalam subjek sains. Anak juga belajar dalam subjek pendidikan kesihatan. So dalam pendidikan kesihatan ni bagus dia masukkan tentang sentuhan selamat, tentang private part, tentang gangguan seksual, ada dalam pendidikan kesihatan. Guru bukan guru yang mengajar subjek ni, tapi setiap guru perlu menguasai benda-benda yang ada ilmu asas benda ni. Termasuklah masyarakat. Dan antara masyarakat yang paling berpengaruh untuk membentuk anak-anak dalam benda ni adalah pempengaruh TikTokers, YouTuber, Insta famous. Budak sekarang memang gila dengan TikTok So adakah mereka yang ada TikTok ni menyambut saranan cadangan ini supaya mereka ni yang bertanggungjawab untuk educate budak-budak, bukan kita menjadikan subjek seksual tu konten kita. Sebagai contoh, lato-lato kan. Lato-lato ni permainan yang viral lah, tapi kenapa dia nak seksualkan lato-lato? Kan, bunyi lato-lato di siang hari, bunyi lato-lato di malam hari. Perasan tak ada video macam tu? Mereka nak menggambarkan lato-lato, atau dia gambarkan dengan satu double meaning kepada testis satu lagi kepada pelakuan seksual. So budak-budak dengan lato-lato ni, video tu biasa kena FYP. So apa yang budak akan faham bila melihat benda-benda ni kan? Ini yang tidak bertanggungjawab. You sebagai content creator, tanggungjawab seksual tu ada, tapi bagi mereka, yalah, saya punya konten ni bukan untuk tontonan kanak-kanak pun. Masalahnya kalau naik FYP, dia bukan kawal, dia naik pada sesiapa. Dan dia akan berbalik pula kepada penggunaan gadget anak-anak. Parents kena berperanan lah. Kita tahu benda-benda hal-hal seksual ni anak-anak akan jumpa. Upin Ipin pun dilucahkan kan, viral beberapa kali dengan thumbnail tajuk Kak Ros lahirkan Upin Ipin dirogol Tok Dalang. Apa benda macam ni? And YouTube memang susah. Walaupun ada YouTube Kids, walaupun polisi untuk konten kanak-kanak dah agak strict, tapi masih lagi boleh bocor. Sebab masalahnya YouTube ni dia akan recommend video-video yang lain selepas tu. Ada dengar word, contoh kata rogol ke, kahwin ke, dia akan pergi pada video-video macam tu lah. Bayangkan kalau parents tak kawal benda ni kan. Sebab tu kadang-kadang parents kata, tapi saya tak sempat nak ajar anak saya. Sebab betul Fi. Sebab bila kita contoh macam saya seorang bapa muda yang anak seorang. Anak umur berapa tahun? Anak saya baru setahun. Setahun. Tapi itu pun sebenarnya bagi akan cabaran tu akan datang. Betul. Satu hari nanti. Dan bagi ibu bapa yang kerja daripada pagi sampai ke petang, yang tak sempat nak tengok anak. Tak sempat tengok anak. Macam mana seorang ibu bapa ni, pasangan ni nak pastikan anak dia terhindar daripada perkara-perkara macam ni? Satu benda, anak-anak ni saya jumpa di sekolah, mereka tak perlukan masa yang lama dengan mak ayah. Yang perlunya adalah masa yang berkualiti, bonding time, ataupun waktu-waktu yang anak-anak boleh mendengar. Kan? Masa bila waktu-waktu ni? Balik pada sekolah, hantar mereka ke tadika, ke taska, rumah pengasuh, waktu mereka nak tidur. Dan bulan puasa ni saya rasa lagi banyak masa kita dengan anak-anak kita. Kalau anak kita ni dah boleh berpuasa lah, banyak pesanan-pesanan yang kita boleh sampaikan pada anak. Kadang orang nampak, macam mana kita nak educate anak kita? Dia nampak macam, ada whiteboard, kita tulis ini genital lelaki, ini kemaluan wanita kan, ini macam mana pembiakan berlaku. No, dia tak perlu berlaku macam tu. Dia dengan cara yang informal punya cara je. Sebagai contoh kan, nak ajar anak pergi ke tandas kan, anak-anak ramai tanya pada saya, sampai bila ayah boleh menguruskan anak perempuan mandi bersiap kan. Saya selalu sebut, selagi anak tu tak boleh uruskan diri, bapak boleh uruskan. Sebab ramai yang takut bapak ni ialah macam-macam zaman sekarang ni, bapak yang pedofil segala bagai kan. Tapi antara bonding yang baik antara bapak dan anak perempuan adalah menguruskan anak masa kecil. Anak lelaki, anak perempuan, mandi kan, pakaikan pampers, siapkan anak. Benda ni anak akan ada satu close yang sangat baik dengan bapa kan. Bukan urusan
bini saja. Okay. Dan bila seorang ayah dan seorang ibu ni dia memberikan masa dia kepada anak-anak dengan benda macam ni, anak dia akan rapat dengan kita. Dan bila rapat, kita sedar, kita sibuk. Jadi gunakan waktu-waktu yang ada tu untuk didik mereka lah. Masa kecil ajar mereka macam mana cara nak mandi, sabun macam mana, bersihkan punggung bagaimana. Mula kita boleh bersihkan, tapi selepas pada tu kita akan cuba untuk memantau pula bagaimana mereka nak menguruskan diri mereka dan sebagainya lah. So benda ni saya nampak dia perlu bertahap lah. Macam contoh tadi kan, anak baru setahun, adakah pendidikan seksualiti ada untuk anak 1 tahun? Soalan ni saya tanya, saya pula jadi moderator. Saya ada juga kan. Sebab ramai suka tanya pada saya, bila nak mula? Pada anak umur berapa tahun? Contohnya sekarang lah kan. Mula pada awal lah. Pada awal lah Kan, satu benda mindset kita kena betulkan adalah pendidikan seksualiti ni yang perlu belajar dulu adalah kita, parents, bukan anak-anak. Kalau kita masih lagi ada stigma ibu bapa zaman dulu, itu mungkin sesuai dengan zaman tu. Zaman sekarang tak boleh. You tak cerita, akan ada orang cerita. Satu benda yang saya suruh cakap dengan mak ayah tentang pornografi, benda lucah ni, lambat laun anak akan terdedah. Sama ada dia terjumpa orang hantar ataupun pop up keluar, atau kawan cerita kat sekolah. Tak boleh nak lari. Okay, walaupun ada yang kata tak blok ke kerajaan, macam dia saya nak sebut banyak website benda-benda lucah ni di blok. Tapi benda lucah ni bukan datang dengan kat Google je. Datang kat Twitter, datang melalui games, datang melalui Telegram, WhatsApp. Tak boleh nak kawal. Ini zaman yang menjadikan bab-bab kelucahan ni satu benda yang normalize, susah. So kita ada musuh yang ni, ancaman. Lepas tu kita ibu apa tak buat apa-apa. Itulah kita kena didik anak kita. Kadang-kadang kita takut. Kadang kita kat rumah kita dah kawal, tapi bila dia keluar, betul dah jumpa dengan kawan, dengan sebaya, dia jumpa kawan tu, dia jumpa kawan ni yang kita mungkin kita kenal setengah kawan dia, tapi kawan ni yang kita tak kenal. Satu benda saya selalu cakap dengan mak bapak, jangan pernah anggap bila kita didik anak tentang benda ni, anak akan cari lagi. Kan, benda tu adalah satu bentuk yang kurang tepat kan. Sebab selama ini pun budak-budak yang terlibat dengan benda macam ni, adakah mak bapak mereka cerita anak ketagih dengan video lucah, anak sampai melakukan masturbation, anak sampai menghantar gambar-gambar mereka tidak berpakaian pada pasangan mereka kan. Mereka jadi benda yang biasa tentang konten-konten lucah. Adakah sebab mak bapak didik ataupun tak didik langsung? Jawapannya tak didik langsung. Kan, curiosity anak-anak ni memang bermula pada awal. Anak lelaki suka sentuh kemaluan mereka, tak boleh nak lari. Anak perempuan pun kadang-kadang bila dalam tandas tu, bila disiram air pada kemaluan lepas buang air kencing kan, lama di situ, dia datang rasa macam keseronokan. Anak-anak ni daripada kecil lagi dah tahu membezakan mana lelaki mana perempuan. Kenapa anak lelaki kemaluan begini, kenapa anak perempuan macam ni. Benda tu dah terdedah pada awal. Kita lah nak melengkapkan supaya curiosity anak tu kita membawa kepada sudut fahaman yang betul. So mula pada awal. Awalnya adalah kita sendiri jangan rasa awkward nak bercakap benda ni. Okay, memang waktu terhad, tapi masa anak kecil ni biasa kita banyak masa. Bila anak sekolah je yang masa makin kurang. Okay, so perkara pertama saya selalu sebut pada parents, tolong berikan nama yang selayaknya, sepatutnya pada kemaluan. Benda ni simple, tapi ramai yang tak rasa macam biarlah nama-nama burung, bird, angry bird kan. Macam perempuan macam belaka dah point segala bagai. Tak sensitif sangat sebut ni, okey kan. Sebab benda itulah yang disebut. Ataupun nama-nama makanan, apam, belaka ripak. Saya bila dengar, oh my god, saya dengar perkataan ni, kalau saya tanya pada budak-budak kat sekolah, macam-macam nama yang ada. Paling kesian ada budak tu, dia mengadu ni satu kes lah. Budak dia satu, dia mengadu kat cikgu dia, cikgu, budak lelaki tu pegang cookies kita. Cookies kan? Cikgu dengar cookies, cikgu kata, oh, bagilah kawan pegang sikit, bagilah kawan sikit. Rupanya cookies tu Faraj vagina dia lah. Mak dia kat rumah panggil cookies benda tu. Budak pun keliru. Sebab itu kalau dalam kes melibatkan gangguan seksual ke melibatkan aman seksual pada kanak-kanak, bila sampai ke mahkamah, dengan penggunaan nama-nama yang mengelirukan ini, yang membuatkan peguam bela kepada tertuduh senang pusing, dia akan melibatkan isu teknikal lah. Kan, burung. Lepas tu budak pun ditanya pula sampai dia confuse. Dia ni tanya macam mana kan. Sebab dalam mahkamah jangan main dengan lawyer-lawyer ni. Dia mereka akan pusing sampai boleh melibatkan benda-benda teknikal. So tertuduh akan terlepas. So strict kepada nama yang simple, yang anak akan jumpa kat buku teks. Bila belajar pendidikan Islam, belajar sains, zakah,
penis, apa tu, Faraj, vagina. Itulah nama dia. Dan konotasi perkataan tu tak ada bunyi lucah pun. Dia berbeza sebut burung, dia rasa kelakar, bebet, angry bird, apatah lagi dengan nama-nama makanan-makanan yang lemang lah segala bagai kan. Kalau bila kita jumpa benda tu yang betul, kita pula fikir benda lain. Betul kan. Kadang-kadang kita ni pelik tau. Kita rasa macam tak nak cerita, malu kan. Tapi social media, cuba tengok perbualan orang dewasa macam mana. Melucah, tak malu, komen-komen yang ada. Dan dia kontradik lah dengan anak. Dah tak ada tapisan dah benda. Betul. Dia very kontradik. Bila anak jangan tahu, jangan cerita, malu benda ni kan, tak patut cerita. Tapi sesama kawan-kawan dalam grup WhatsApp bersembang, nombor 1 benda-benda yang bab-bab ni, kahwin 2, 3 ni kan. Tapi kita very sensitif bila melibatkan anak-anak kita. Sedangkan kita kena ubah lah benda ni. Tu saya kata, kehidupan kita seharian memang tak dapat lari dengan hal-hal yang melibatkan pendidikan sexuality. So memang kena ubah mentaliti kita. Jangan takut sebab bila kita tidak ada rasa awkward dengan memberikan nama seperti itu, akhirnya kita mudahlah untuk menjawab. Kan, bila nak tanya kenapa kemaluan abang jadi macam ni, papa kenapa kakak tak sama dengan saya kan. So kita boleh jawab dengan tanpa rasa bersalah. Jantina berbeza, lelaki ada Zakar, perempuan ada Faraj. Cuba kalau kita panggil bebet, lepas tu yang perempuan ni kita panggil nama-nama karipap ke, flower ke, bunga kan. Dia satu perbualan yang agak tak sedap kita dengar. So bila you sebut Faraj, you sebut Zakar, so senang lah. Kan, kenapa? Dan dia akan boleh menjawab soalan anak. Kenapa ibu boleh pregnant, kenapa ibu boleh keluar darah haid. Ini anatomi kemaluan lelaki, ini anatomi kemaluan perempuan. Apa yang ada, kalau lelaki ada testis, perempuan ada ovum. Perbualan tu dia tak adalah terlalu skema sangat, tak. Macam-macam tempat boleh berlaku. Ada juga bahan bacaan yang boleh, selain pada ibu saya lah. Kalau bahan bacaan macam tak, boleh cari buku-buku di pasaran yang bercerita tentang asas pendidikan sexuality ni kan, macam mana nak menjawab anak yang masih lagi muda. Kadang-kadang ada soalan anak yang masih lagi muda, tapi kita rasa anak tak faham lagi, tak semestinya kena jawab masa tu. Contoh nak tanya ibu, rogol tu apa kan. Satu benda kalau anak tanya soalan macam ni, tanya dulu, dengar kat mana perkataan tu. Kan, bila kita tahu, tadi kawan cerita kat sekolah, kawan cakap apa Astaghfirullahalazim, kenapa dia sebut perkataan tu? Jadi anak kata, kenapa mak kata astagfirullah, tak elok ke benda tu kan? Kan, lepas tu kalau anak kata, tahlah kawan kata nak macam tu pada kawan perempuan tadi, kita kata benda tu tak elok, benda tu jahat, jenayah. Sebab apa? Kita tak terang lebih, anak baru 7 tahun. Tapi kalau bila anak dah umur 10, 11, kenapa kita kena terangkan rogol tu adalah pelakon seksual yang melibatkan secara paksaan, melibatkan kemaluan. Sebab anak dah belajar di sekolah, so relate dengan apa dia belajar. Itu kita kena smart lah dalam nak menyampaikan ni. Jadi mak ayah straightforward je, tak payah selindung-selindung, dan itu lebih mudah untuk anak-anak kita faham. Betul? Jadi insyaAllah tuan-tuan, terima kasih kerana dah habis ke? Ya Allah, buat diorang kata 20 minit. Tapi kalau kita ni insyaAllah ke depan kita buat part 2 ke part 3 kan, part 2, part 3. Dan mungkin pendidikan sexuality ni dia bukan sekadar ilmu tu saja. Dia akan melibatkan sexual grooming, pedofile, porn addiction, macam-macam lah. Kita cerita next lah. Banyak lagi. Ini barulah orang kata satu titik daripada banyak titik yang perlu kita sentuh kenaan seksual ni kan. Dia macam kita kecil-kecil lah, titik-titik betul kita sambung kan. Sambung jadi gajah macam tu lah. Betul. Dan benda ni pun dia takkan habis kat sini dan insyaAllah kita tengok ke depan ni, insyaAllah kita akan panggil lagi Akhi Fairuz kita. Saya rasa tak cukup lah hari ni, 20 minit ni rasa macam pendek sangat. Rasa macam seminit je. Jadi insyaAllah tuan-tuan, jangan lupa like Pod Ikhlas kita, Pod Ikhlas, dan subscribe Yayasan Ikhlas di YouTube channel. Dan jangan lupa, yang paling penting tu, tekan loceng tu, jangan lupa tekan loceng. Sebab kalau tak tekan loceng nanti susah kita nak tengok. Tiba-tiba ada video baru, terlepas lah video baru. Terakhir, terima kasih, kita ucapkan terima kasih kepada Akhi Fairuz Al-Nikawi di atas kesudian dia untuk berkongsi kepada kita pada hari ini berkenaan dengan seksualiti kanak-kanak. Dan insyaAllah kepada pengguna Android dan Apple, yang handphone yang mahal-mahal tu boleh dengarkan juga Pod Ikhlas di Spotify. Dah ada, Spotify pun ada, kita cover. YouTube ada, Facebook ada, Spotify pun ada. Jadi jangan lupa, dan juga ada Apple Podcast. Apple Podcast pun ada.
Kita tunggu lagi apa lagi yang kita boleh cover. Nanti insyaAllah kita akan masuk. Dan saya Syahrul Nazir, host Pod Ikhlas yang dibawakan khas oleh Yayasan Ikhlas. Borak dari hati, cetus inspirasi. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.